إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan kita bertakwa kepada Allah itu adalah satu jalan yang kita hendak menjayakan diri kita semasa kita hidup di dalam dunia. Dan tidak ada amalan yang lebih baik semasa kita hidup di atas muka dunia yang sementara ini, melainkan kita kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Tuhan suruh kita. Wa tazawwadu, hendaklah kita tadi itu sediakan amalan kebaikan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, hendaklah kita itu bekalau jadi molek. Kita hidup di atas dunia ni sementara sahaja, bukan kita nak hidup selama-lama. Kita pun tengok di kacamata kita orang yang pergi daripada ini dunia, daripada kekasih kita, daripada orang yang kita pernah duduk sekali dengan mereka, tetapi dengan sebab syaitan rajim menghalangkan kita daripada perasaan yang sebenar fitrah manusia, sehingga kita kena tipu pula kali yang kedua. Maka Tuhan wasiat di dalam Quran supaya kata kita tu bekalan, sebaik-baik bekalan, tak lain tak bukan, iaitu hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan sekadar umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang Tuhan wasiatkan dengan ini wasiat, yang Tuhan perintah dengan ini perintah. Belum daripada kita, di kalangan umat dulu pun Allah Subhanahu wa taala wasiat juga di dalam Al-Quran. Tuhan sebut kata, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah, dan sesungguhnya kami mewasiatkan kepada mereka-mereka yang kami beri kitab sebelum daripada kedatangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa hendaklah mereka itu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Umat Islam, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ummah yang bagus,
ummah yang Tuhan mengeluarkan mari kepada ini dunia setinggi-tinggi pangkat setelah daripada Tuhan memuliakan kumpulan daripada kumpulan Bani Israel. Memang Bani Israel di kalangan Al-Yahud dan Nasara, Allah Ta'ala muliakan mereka. Sehingga Tuhan sebut dalam Quran berapa tepat. Di dalam Taurat, di dalam Injil, yang terjemah dengan bahasa Arab, dan bahasa yang lain daripada bahasa Arab, pun ada nas nyata kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka. Kita bergantung kepada Al-Quranul Karim. Allah Jalla Jalaluhu telah firman kata, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buat baik kepada kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan kamu di atas sekalian umat-umat manusia yang lain. Apabila Tuhan tadi itu beri kelebihan kepada mereka Bani Israel dengan banyaknya nikmat sehingga mereka itu bagau fil ard, berasa megah, berasa takabur, berasa terlupa terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala beri. Di situlah percobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmat dia pada sedia kala. Tuhan nak tukar, Tuhan nak ubah orang yang Tuhan nak mulia lepas daripada ni, iaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam melalui Ismail pula. Lama mari dah aku dok muliakan talian Bani Israel ni daripada kalangan talian Nabi Ishaq. Sekali ni aku nak tukar pula. Aku nak mulia pula akan Nabi Ismail. Walaupun dia tu daripada talian Nabi Ibrahim juga, aku nak mulia jalan ni pula. Sehingga mereka itu Al-Yahud dan Nasara, terutama Yahudi, dia tak setuju sama sekali dengan itu. Tapi kita ingat, Tuhan tadi itu mengingati mereka. Kata kelebihan semua tadi itu daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan daripada usaha dia. Ayuhan nas, sidang Jumaat yang dirahmati, kelebihan apa-apa yang kita dapat daripada pangkat, daripada kemuliaan, daripada harta benda, daripada kebijaksanaan, daripada segala-gala pun, semua tadi itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak datang daripada kita, bukan usaha daya upaya kita. Kita kena ingat di situ. Orang Yahudi dia terlupa. Allah Subhanahu wa Ta'ala wi banyak kepada dia sehingga dia terlupa terhadap nikmat hak Tuhan baik terhadap dia. Dengan sebab itu dia i'tiqad di dalam kitab dia, orang panggil kata protokolat al-Yahud. Kitab baru dia, pantaksan ya hak baru. Nyata di dalam kitab itu, sehingga dia pegangnya dia lain daripada bakar dia menatai belaka. Umat Islam dan umat yang lain-lain tahu dengan ini pegangnya, tahu dengan itu pahamnya mereka. Akan tetapi dengan sebab kebijaksanaan hak Tuhan wi kepada dia tu, siapakah dia boleh menguasai akan ini alam dengan cara kebanyakan. Kalaulah bukan dengan rahmat Allah Ta'ala dan kelebihan Tuhan, nescaya manusia semua akan jadi hamba mereka, hamba dia belaka. Tetapi sekarang lah ni manusia jadi hamba juga, tapi hamba dengan cara tak terkabah. Dia tak kuasa nak tarikkan kita jadi hamba dia dengan cara 100%, dengan cara hissi, benda hak 100%, tapi dia kuasa nak tarikkan kita dengan cara maknawi, dengan cara yang kita tak terkabar, kita pengaruh dengan
cara-cara memikir, cara-cara fahaman mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan mereka, Tuhan kata, Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kata olehmu ya Rasulullah kepada mereka yang berasa megah, yang berasa kata dia tadi itu kuasa di atas semua, sehingga puak-puak dia ni mengaku belum daripada Tuhan melaknati mereka, sampai ke Tuhan tukar keadaan mereka jadinya kera dan babi, azakumullah. Dia mengaku kata nahnu abna'ullahi wa ahibba'u, kami ini adalah kekasih bagi Allah dan anak-anak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ke situ memang dengan sebab apa tu? Dengan sebab dia duduk dalam nikmat tu banyak, duduk dalam nikmat tu lama, sampai ke dia berasa megah sampai ke di situ. Sehingga Tuhan kata kepada Nabi Muhammad, so baca ayat kepada mereka. Kerja Nabi ni tak ada hak lain, dia baca ayat Quran. Kerana Quran hak ada di tangan kita ni, walaupun Yahudi bijak langit mana pun, dia tak kuasa. Benda ni orang panggil perkara yang mengalahkan mereka, perkara yang jadi benda yang mereka itu tak lawan. Kalau kita nak kecek dengan bahasa kita, mana patah romo. Dengar ayat Quran bila, patah selalu dah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki segala-gala, Malikal Mulk, kerajaan semua, kelebihan semua, Tuhan milik. Tuhan nak uwi ke siapa pun boleh mengikut kehendak dia. Tuhan nak cabut daripada siapa pun boleh mengikut kehendak dia. Tuhan nak mulia siapa pun boleh mengikut kehendak dia. Tuhan nak menghina siapa pun boleh mengikut kehendak dia. Kerana di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kuasa di atas semua. Lalu Tuhan cabutkan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Bani Israel dengan kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila datangnya Nabi Muhammad, mereka itu jatuh. Jatuh dengan sebab apa? Jatuh dengan sebab kesalahan yang mereka itu kemuka dan buat dengan tangan-tangan mereka itu sendiri. Kita ayuhal muslimun, sidang Jumaat yang dirahmati, nikmat hak Tuhan beri kepada kita ni, kalau kita nak uyaduk dengan kita lama, hendaklah kita tadi itu syukur jadi molek. Jangan ambil nikmat Tuhan tu wa zalim kepada umat manusia. Jangan ambil nikmat hak Tuhan beri kepada kita menyakiti, takabur, zalim kepada diri, zalim kepada hak Tuhan dan sebagainya. Tuhan akan cabut dan tarik kelip benda-benda tu. Lalu apabila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada ini dunia, dia pun yakin kata Nabi akan datang mari. Karena dalam kitab mereka sebut dengan cara terang, tak adanya perselisihan di kalangan mereka kata Nabi akhir zaman akan datang. Tapi dia duk sengka kata tak lain tak bukan pia lagi nak mulia lebih daripada bakar kita. Pastilah kena bagi daripada Bani Israel hak kita ning lah. Hak kita nak akak nak puja. Tapi Tuhan ibtilakan manusia mengikut kehendak dia dengan hikmat yang dia dah tahu. Tuhan tukar jadi kumpul orang Arab tadi itu menguasai orang hak bukan Arab. Sehingga apabila Nabi kita datang, Allah Subhanahu wa ta'ala kata dalam Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang utuskan Rasul mari kepada ini. Rasul di situ ahli tafsir kita bulak suara kata kena kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil huda, dengan keterangan. Agama kita adalah agama keterangan, bukan agama yang tidak ada keterangan.
Agama yang adanya cara mikir, agama yang ada headphone, agama kita. Wa dinil haq, dan cara hidup yang sebenar. Ajaran Islam adalah ajaran hidup yang sebenar. Tak menyakiti diri, tak menyakiti masyarakat, tidaknya mudaratnya hidup suasana keadaan dunia dan sebagainya. Itu agama kamu ayuhal muslimun. Itu agama Islam yang kamu itu menganut, hei pemuda-pemudi. Bukanlah Islam tadi itu nak sekatkan kamu daripada perhubungan di antara satu sama lain, di antara orang perempuan dan lelaki. Tidak sebagaimana disekakan setengah-setengah daripada pemuda-pemudi kita sekarang. Kata Islam kita payah, nak duduk sekali pun tak boleh, nak perhubungan gitu gini pun tak boleh, nak duduk tepat sewa sekali pun tak boleh. Bermacam-macam mereka itu faham salah terhadap Islam. Semua tadi itu pengaruh dengan Zionis, Sahyuniyah. Kita benci terhadap mereka, akan tetapi hak kita dak bawa ajaran mereka. Hei pemuda-pemudi, Islam yang tak sewi kita duduk sekali kerana lepas daripada kita ada perhubungan di antara orang perempuan ataupun orang lelaki tak kena dengan hukum syarak, gapo hak mari lek belakang kita. Anak hak tahu ditung siapa akan berlaku. Bunuh-membunuh di antara satu sama lain kerana bubuh harta akan berlaku. Semua tadi perkara-perkara yang mudarat akan berlaku. Kita sendiri berwasa sesal setelah daripada kita kerja perkara yang tak baik tadi. Islam kita yang bawa peraturan mari untuk nak mengatur dunia ni. Nak kata manusia adalah manusia, binatang adalah binatang, ia tak serupa dengan kita. Kita nak pergi buat sudah diri kita seumpama binatang, tak boleh. Hak kita duk lagu tu kita makan cara mikir Yahud, Zionis dan sebagainya. Ia nak menjadikan kita binatang. Kita dah akak juga bendera berasa kata kita nak lawan dia. Ini adalah kena tipu 2-3 kali kita tak khabar. Dengan sebab itu agama kita ni dinil haq, agama hak benar. Apa tu kenapa Tuhan wari agama ni? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Supaya Tuhan nak akak agama kita ni di atas seluruh agama hak lain. Di atas seluruh agama hak mari belum daripada kita, terutama al-Yahuda wan Nasara dan musyrikun. Sekalipun mereka itu tak puas hati, sekalipun mereka itu tak setuju, walaupun begitu, tetap Allah Subhanahu wa taala nak akaknya akan agama ini tetap nak jadi. Dengan sebab itu ayuhal muslimun, kita sebagai umat Islam dengar berita tiap hari, tiap pagi, tiap malam dan sebagainya. Umat Islam kita dicoba dengan berbagai-bagai percobaan yang berlaku di Timur Tengah. Kita sebagai sikap umat Islam, sikap umat Islam kena bersatu tangan. Tapi bersatu tangan hak molek sekali, yakni kita berpegang dengan agama kita yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan sungguh. Mereka Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjagakan Masjidil Aqsa dengan darah mereka, dengan nyawa mereka, dengan harta mereka. Kelebihan ni hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Ini kelebihan Allah Subhanahu wa taala nak bagikan kepada siapa pun boleh. Tapi sikap kita hak lebih daripada tu, yakni kita berpegang dengan agama kita hak bawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biarkan molek. Apa pasalnya kita semangat sahaja tapi ajaran kita tinggal. Apanya pasalnya kita tadi itu berasa marah, berasa murih, tapi ajaran orang kita duk murih di kalangan al-Yahud kita duk guna, duk pakai setiap hari, setiap pagi, setiap masak. Apa beza? Dengan sebab itu ayuhal muslimun, belajarlah akan agama kamu daripada alim ulama kamu. Mengajilah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tahulah kata hakikat mereka, senantiasa mereka itu menyerangi kita. Bukan sekali ni yang nak buat. Berpanjangnya ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Sehingga bakit kiamat pun akan berlaku lagu ni. Sebab Tuhan royak dalam Quran dengan cara nyata. Apabila Tuhan royak dalam Quran, pasti kena berlaku seperti Tuhan royak. Tuhan katakan Tuhan kata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Senantiasa mereka itu menyerangi kita. Tak berhenti-berhenti. Menyerangi hak besar sekali. Ini perangai hak asli dia, hak ada bunuh kita. Hak tu hak sungguh tu. Tapi hak Tuhan royak dalam Quran bukan sekadar tu. Masalah bank, masalah duit kita duk guna hari ya, lepas dak daripada reba. Masalah kita nak memilihkan ketua, lepas dak daripada riswah. Masalah perhubungan lelaki perempuan hak tak sah dengan cara hukum agama, berzina dan sebagainya, lepas dak anak muda kita dan orang-orang hak ada duit banyak dan sebagainya. Makanan yang halal kita boleh lepas dak diri kita. Kan kita dah makan benda syubhat dan sebagainya. Ini kita nak tanya diri kita. Karena masuk di dalam rancangan mereka, senantiasa mereka menghalangkan kita. Hingga mana? Hatta yaruddukum an dinikum. Sehingga kita kesok tubik pada agama kita. Hak tu matlamat dia. Mujur, berasa gembira apabila kita fahamnya ayat Quran. Tuhan kata inistata'u. Jikalau mereka itu kuasa, nak royak kata umat Islam kita ni adanya kekuatan iman yang kita tadi itu boleh jagakan diri kita. Kita tak percaya terhadap puak ni habis licin. Tak ada di kalangan umat Islam 100% turut belakang mereka saja. Tak ada. Adalah nak kata kebanyakan, nak kata benda hak jumlah sikit dan sebagainya, itu suku. Tapi nak kata semua, tak. Inilah kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada kita. Maka hendak kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersih hati, supaya Tuhan tetapkan kita di atas Islam kita, sehingga kita dapat jumpa dengan Tuhan di atas agama kita. Kerana barang siapa bawa iman dia la ilaha illallah, pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, masuk syurga. Walaupun mereka nak buat kerja gapo apa atas dunia ni, tapi dia kenal Tuhan, jaga la ilaha illallah dengan cara balik tak punah, dia boleh masuk syurga. Al-Yahud ni, dia nak heret kita cabut daripada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dalam keadaan kita tu tak terkabah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم وأيدهم بجنود من عندك يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.